Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, kemarin semalam ada viral berkaitan Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri telah menikahkan satu pasangan India telah menikahkanlah. Viral dekat dalam TikTok, Facebook apa semua mengatakan ni Saifuddin telah nikahkan pasangan India ni. Tapi aku nak pesan satu je. Kalau hang tak tahu, hang jangan buat pala tahu. Sagi orang tahu kata hang tak tahu. Bila orang tahu kata hang tak tahu, sagi hang jangan buat pala tahu. Macam-macam lah. Jadi ini adalah satu memang dibuat daripada dulu lagi. Ini adalah orang kata pernikahan sivil untuk mengesahkan. Contoh macam kita agama Islam, kita ada kementerian kita ada bahagian-bahagian kita untuk menguruskan pernikahan. Kalau orang-orang bukan Islam, depa tak ada kementerian depa tak ada kementerian agama untuk agama depa. Jadi dia nak kena buat segalanya untuk pernikahan Cina, India, Siam ataupun agama-agama lain untuk pernikahan mereka memerlukan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Macam dia ada bahagian-bahagian dah untuk menguruskan pernikahan mereka ni. Jadi sebelum ni pun Hamzah Zainuddin buat, puak-puak ni Perikatan Nasional ataupun zaman Najib semua buat benda yang sama. So sekarang ni, adakah Cik Yubalika anak perempuan Ganesh bersetuju mengambil Cik Rabin anak lelaki Krishna sebagai suami yang sah? Terima kasih. Tadi anda telah melihat video berkenaan dengan upacara akad nikah. Ramai orang bising ni tengok video ni. Saya pun dapat video ni daripada beberapa orang peminat saya lah untuk saya buat ulasan. Jadi saya buat ulasan dalam video jugalah. Begini ulasan dia. Secara Islamik, mengikut hukum syarak. Boleh atau tak boleh? Ataupun apa hukum orang Islam menjalankan upacara pernikahan orang bukan Islam? Atau dalam bahasa kita duk cakap dulu, boleh tak boleh orang Islam akad nikah pasangan bukan Islam? Maka jawapannya ada dua. Yang pertama, hukumnya harus. Harus tu mana boleh. Yang kedua, hukumnya haram. Bila harus, bila haram? Harus orang Islam akad nikah pasangan bukan Islam sekiranya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Seandainya syarat-syarat tersebut tidak diikuti, maka hukumnya adalah haram. Orang Islam harus akad nikah pasangan bukan Islam dengan syarat yang pertama, pasangan itu tiada ikatan mahram sesama mereka sebagaimana dalam Islam. Jadi kita orang Islam ni nak akad nikah, tanya lu, you dengan dia siapa? Tanya lagi dengan buat tu. Kami dua sepupu. Boleh sebab sepupu boleh menikah. Kalau tanya hampa dua orang ni siapa? Kata lelaki-lelaki, saya bapa saudara, dia anak saudara. Maka dalam Islam, mereka dua tu kira mahram, tak boleh menikah. Maka orang Islam tak boleh akad menikah mereka kerana hukumnya adalah haram. Syarat yang kedua, wali kepada perempuan itu bersetuju dengan perkahwinan tersebut. Sebagaimana dalam Islam, walaupun mungkin perkahwinan orang bukan Islam dia tak ikut wali macam kita, tapi kita orang Islam nak akad tu kena tanya wali dia terlebih dulu. Dia setuju tak setuju? Dan wali ikut susunan tertib. Kalau ada bapak, tanya bapak. Tak ada bapak, tanya tok wan. Tak ada tok wan, tanya saudara sebus bapak. Begitulah terus. Mesti ikut tertib dia. Itu syarat yang kedua. Kalau wali tak setuju, orang Islam tak boleh akad nikah pasangan bukan Islam. Syarat yang ketiga, jika akad nikah itu, akad nikah yang akan dilangsungkan oleh orang Islam tu, upacara akad nikah tu, tengok agama mereka pun sama dengan hak agama Islam, maka dibolehkan. Jika upacara akad nikah agama mereka tak sama dengan agama orang Islam, acara akad nikah orang Islam, dibolehkan dengan syarat upacara akad nikah tu diperakui oleh agama mereka. Jika tidak diperakui oleh agama mereka, samalah dengan orang Islam akad nikah orang Islam yang tidak diperakui oleh agama Islam sendiri, maka tidak boleh. Kalau buat juga, hukumnya adalah haram. Dan syarat yang berikutnya, akad nikah pasangan itu tidak boleh dilangsungkan di dalam rumah ibadat mereka. Mana tak boleh dilangsungkan dalam gereja atau dalam kuil atau dalam tokong atau dalam wat siam. Jika duduk situ, hukumnya adalah haram. Jadi kalau syarat-syarat yang saya telah sebutkan tadi diikuti, harus orang Islam akad nikah pasangan bukan Islam. Jika syarat itu tidak diikuti, bukan tidak diikuti semua, tak ikuti satu pun, maka haram. Di mana dalil kata orang Islam boleh akad nikah pasangan bukan Islam? Dalilnya merujuk kepada sejarah silam di zaman Nabi SAW, iaitu zaman Nabi apabila orang musyrikin, orang kafir masuk Islam bersama dengan pasangan masing-masing, maka Nabi tidak mengarahkan mereka dinikahkan semula
mengikut upacara akad nikah Islam. Memadailah perkenaan mereka itu yang ikut agama mereka dulu diiktiraf dan terpakai. Sama lah zaman kita sekarang pun. Kalau orang bukan Islam, masuk Islam, pasangan masuk Islam, suami isteri, maka mereka tidak perlu dinikahkan semula mengikut upacara akad nikah orang Islam, tapi dengan syarat tak akad nikah semula tu. Sekiranya semasa mereka bukan Islam, mereka menikah mengikut upacara agama mereka. Tapi kalau mereka menikah sekadar daftar saja, tak boleh, wajib dinikahkan semula. Itu dalil dia. Jadi berbalik kepada video yang kita tengok tu lah, yang tular tu, apa yang saya faham, yang menteri baca pasangan tu aku tu, itu sebenarnya bukan upacara akad nikah. Itu adalah urusan untuk mendaftarkan pernikahan sahaja. Ni kerja Jabatan Pendaftaran Negara. Kebetulan kot mereka ada upacara menikah ramai-ramai kot di situ. Menteri baca, dia peraku. Hakikatnya itu bukan upacara akad nikah. Biasanya upacara akad nikah pasangan bukan Islam ni, mereka melangsungkan di rumah ibadat mereka. Orang Kristian buat di gereja, orang Hindu buat di kuil, orang Siam buat di Wat Siam, begitulah seterusnya. Itu sedikit penjelasan lah. Dan satu lagi tambahan, walaupun orang bukan Islam harus mengakad nikah orang bukan Islam dengan mengikut syarat-syarat yang telah saya nyatakan tadi, tetapi mengelaknya adalah lebih baik. Bagilah orang bukan Islam akad nikah pasangan mereka masing-masing, mengelak itu lebih baik dengan tujuan untuk menghindarkan diri daripada fitnah. Kita tengok video tu pun dah tular fitnah dah. Wallahu alam. Bila Saifuddin Nasution menjadi Menteri Dalam Negeri, dan untuk bulan lepas, tahun lepas ke apa ni, semua dibuat di bawah macam bahagian mereka adalah orang-orang mereka yang menguruskan pernikahan. Dan semalam Saifuddin free, Saifuddin boleh pergi nikahkan secara sivil kepada yang pasangan India ni. So Saifuddin buat lah. Jadi itulah, tak payah pening-pening. Kalau hampa dengar penjelasan aku pening sikit, jadi jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni soal pernikahan ni, yang dibuat oleh Saifuddin Nasution. Jom sama-sama kita dengar. Okey, timbul hari ni kecoh 2, 3, 4, 5 orang hantar kat saya. Dia kata, Iswadi, apa ni Menteri KDN Saifuddin Nasution ni menikahkan orang bukan Islam ni? Bila saya tengok background tu, itu dekat Putrajaya, bahagian pendaftaran pernikahan dan cerai, nikah cerai. Saya tahu tempat tu, biasa juga pergi. Bukan saya nikah, sebelah dia tu JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. So timbul isu, timbul kekecohan. Inilah dia Islam liberal, inilah dia Islam itu, inilah dia kata pemimpin yang sekarang ini. Kita Islam terancam, Islam terancam. Baik, kita tengok. Menteri cuma daftarkan perkahwinan. Menteri cuma daftarkan perkahwinan pasangan bukan Islam, kata JPN. Jabatan Perdana Menteri hari ini menjelaskan tindakan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution mendaftarkan pernikahan pasangan bukan Islam tidak melibatkan ritual keagamaan. Sebaliknya, kata agensi itu, Menteri Terbabit sekadar memenuhi jemputan untuk merasmikan sambutan Jubli Intan JPN di Putrajaya hari ini. Kata JPN, pengisian bagi majlis tersebut ialah Menteri Terbabit mendaftarkan perkahwinan sivil pasangan bukan Islam yang dipilih jabatan berkenaan. Ini adalah acara istimewa untuk pasangan terbabit sempena sambutan Hari Pendaftaran Negara setiap tahun, katanya. Terdahulu tular video klip pendek menunjukkan Saifuddin berdiri di hadapan pasangan bukan Muslim dan menikahkan mereka. Mereka berdaftar terbabit memegang sebuah dokumen untuk bertanyakan persetujuan pasangan terbabit menjadi suami isteri. Adakah Cik Juvanita, anak perempuan Ganesh, bersetuju mengambil Encik Ravi, anak lelaki Krishnan, sebagai suami yang sah? Tanya Saifuddin. Sejurus upacara itu, mereka diraih beberapa individu dipercayai ahli keluarga. Baik. Teruknya Iswadi. Teruknya kerajaan ini. Macam mana orang Islam boleh menikahkan orang bukan Islam? Saya nak cerita satu perkara, tuan-tuan. Kuasa untuk menikahkan ataupun mendaftarkan, bukan menikah, mendaftar perkahwinan. Yalah, kira mendaftar, menikahkan lah, kira untuk orang kata mengesahkan perkahwinan itu. Selain daripada Ketua Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah, ada juga kepada Menteri. Dan ini adalah menurut Undang-Undang Negara. Undang-Undang Negara memberi kuasa kepada Menteri untuk nak mengesahkan perkahwinan mereka. Dia ada undang-undang tersebut. Dah ada. Tapi mana boleh dia menikah. Dia bukan menikahkan secara agama. Ini civil. Civil ni adalah secara undang-undang. Pernikahan itu dimeterai secara undang-undang. Keagamaan, dia pergi ke agama dia lah. Kalau Hindu, dia ikut agama Hindu. Kalau Kristen, dia ikut agama Kristen. Itu ritual agama. Tetapi akad itu ataupun kontrak ataupun perjanjian itu, dia kena angkat sumpah, itu perjanjian.
mengikat. Kenapa pernikahan ini penting, tuan-tuan? Kenapa kontrak itu penting? Sebab itu dalam Islam konsep kontrak nikah ni dah lama dah. Sejak 1400 tahun dahulu. Itu yang orang Islam ni sendiri pun tak faham akad nikah tu apa. Akad itu perkataan akad itu maksudnya kontrak. Akad nikah adalah kontrak nikah, satu kontrak. Dan akad nikah atau kontrak nikah ni adalah bersifat sementara sehinggalah dibubarkan kontrak tersebut. Erti kata dia bukan bila dah akad tak boleh nak putus, tak boleh. Sebab itu dalam istilah Islam ada ijab kabul. Ada offer, ijab, kabul, terima, accept. Offer dan acceptance. Itu adalah syarat yang paling utama dalam kontrak ataupun undang-undang kontrak Islam dan undang-undang kontrak sivil. Kalau tuan-tuan belajar undang-undang kontrak law, tuan-tuan akan belajar offer and acceptance. Dalam Islam, dia punya juga ada offer, tawar, dia ada offer dan juga ada terima. Dia ada syarat-syarat kepada perkara tersebut. So, undang-undang kontrak Islam itu sendiri sangat dah mature, dah bermula 1400 tahun dahulu dah. Itu nak cerita. Tetapi dalam masa yang sama, benda ini diadopkan ataupun dimetariikan di dalam perkahwinan yang melibatkan bukan Islam. Akad nikah Islam di bawah apa orang kata Majlis Agama Islam. Tetapi bagi bukan Islam di bawah Jabatan Pendaftaran Negara. So mereka boleh bernikah melalui wakil-wakil agama secara ritual di tempat agama masing-masing, melalui wakil agama yang berdaftar. Dia tak boleh tak nikah tanpa wakil agama yang berdaftar, ataupun kalau mereka menikah secara agama walaupun dia bukan wakil secara sah, dan dia kena mendaftar. Mungkin dia ada ritual-ritual keagamaan di tempat itu, dan dia hendaklah mendaftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Barulah perkahwinan itu dikira sebagai sah. Now, apakah antara dalam bidang undang-undang perkahwinan? Salah satunya kuasa untuk mendaftar ataupun mengesahkan perkahwinan itu sebagai sah adalah salah satunya kuasa selain Ketua Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah, dia juga adalah kuasa menteri. Tuan-tuan boleh rujuk dekat website ini saya tunjuk ni. WCC Penang Understanding Civil Marriage and Divorce. The requirement dia semua, dia orang bukan Islam tidak boleh kahwin lebih daripada sejak 1 Mac 1982, dan of course tidak boleh kahwin adik-beradik, ada beranak semua, grandparents tak boleh lah, dan hendaklah didaftarkan di pejabat registrar di under special license. Kalau sekiranya tidak, then Chief Minister under special license daripada Chief Minister, ataupun through religious ceremony, custom or usage before a validity appointed Assistant Registrar of Marriage. Boleh buat secara religious ceremony, custom ataupun mana-mana pun, tapi lepas itu yang dilantik oleh Assistant Registrar, tapi lepas tu kenalah mendaftarkan perkahwinan tersebut. Tapi mana boleh juga ni. Ini adalah satu liberalisasi, adalah suatu perkara yang tak betul, adalah suatu perkara yang tuan-tuan. Baiklah, saya malas nak buka cerita ni. Sebenarnya saya dah tahu cerita ni sebelum ini dah. Kita orang tak pernah bangkit pun cerita ni, sebab kita tahu benda tu tak ada masalah. Tapi sebab yang membangkitkan orang PAS, agama dan sebagainya, ni saya nak tanya orang PAS lah. Kalau benda tu salah, saya nak tanya, kalau benda tu salah, kalau benda yang Saifuddin itu salah, saya nak tanya, saya nak minta orang PAS komen tentang benda inilah. Okay, saya nak orang PAS komen tentang benda ni. Ini siapa tuan-tuan? Ini pada tahun 2021 kalau tak silap saya. Ini adalah Hamzah Zainuddin sebagai Menteri KDN pada waktu itu, di tempat yang sama, Jabatan Pendaftaran. Kalau tuan-tuan pergi Jabatan Pendaftaran, bawah tu ada macam background untuk orang nikah kahwin. Ini siapa yang kahwin tuan-tuan? Bukan Islam. Orang Islam tak kahwin kat sini. Orang Islam kahwin dekat Majlis Agama Islam. Ini orang bukan Islam. Bawa kamu yang jauh dan kali jauh ini berada di sini atas kemampuan kamu sendiri bagi maksud suami dan isteri. Maka ketahuilah bahawa saya tak boleh nak. Tuan-tuan tengok ni. Ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan baca ni. Ni ketua PAS ni tuan-tuan.
Pasangan muda terkejut, menteri hadir masa daftar kahwin. Wow. Pasangan muda M. Sambarasan dan P. Tinakari yang baru saja melangsung perkahwinan di Jabatan Perdana terkejut apabila menerima tamu tidak disangka. Itu Hamzah Zainuddin. Tuan-tuan, benda ni bukan pelik. Dan saya dah tahu dah cerita ni. Cerita Hamzah mengahwinkan ni saya dah tahu. Tapi sebab saya tahu benda tu bukanlah satu kesalahan. Kita orang masa pembangkang dulu tak pernah bangkitkan benda ni pun. Tapi walaupun bangkit, biasalah. Main agama, main bangsa ni dah permainan dia orang. Tapi kita nak kata macam mana? Kan? Kita nak kata macam mana? Baik. Okey geng, Alhamdulillah geng. Daripada sebelum ni lagi, budaya ni memang dibuat. Memang siapa jadi menteri, siapa ni hak yang menguruskan di bawah menteri dalam negeri, memang buat semua ni. Tengok Hamzah Zainuddin Iswadi Moni bentangkan video tadi pun, memang Hamzah buat. Memang dibuat oleh Hamzah, kan? Memang siapa-siapa jadi menteri pun kalau dia free, dia boleh buat. Kalau dia ada masa yang free, dia boleh buat. Tak kiralah siapa-siapa. Sebab tu di bawah menteri dalam negeri ni, dia ada satu agensi untuk menerima, untuk menguruskan pernikahan di antara orang India, orang Cina, orang Iban Kadazan yang bukan Islam. Kalau contoh kalau macam orang Islam, kita nak menikah, kita ada bahagian kita menteri agama, kan? Kita nak kena pergi submit nama kita, apa belah kita punya dokumen. Lepas tu bila dah confirm, kita terima surat, kita boleh pergi ke masjid ke atau imam ke, serah surat tu sebab kita akan buat majlis angkat nikah. Okey, itu kalau kita hak yang Islam. Kalau yang bukan Islam, dia perlu buat dekat dalam antara wakil-wakil di dalam kementerian. Lepas tu bila dah lulus, bila dah diterima, akan keluar satu surat, dia akan serahlah kepada Tok India punya, Tok Sami ke, Cina ke, apa ke man. Dia akan serahkan. Jadi depa buatlah cara pernikahan daripada pihak depa punya. Cara pihak kita Islam lain, cara pihak depa Cina, India apa lain. Jadi apabila perkara ni banyak walaun ni, untuk beberapa tahun lepas depa tak main TikTok, depa tak main Facebook, depa tak ambil tahu sangat pun. Apabila puak-puak pas walaun cikgu bat apa ni pun depa tak ambil tahu sebelum ni. Sekarang ni depa dah tengah cari keburukan kerajaan hari ni untuk nak memburukkan kerajaan. Islam terancam, itu terancam, ini terancam, apa semua. Sedangkan perbuatan yang hampa viralkan tu cikgu bat memang perkara biasa. Memang dibuat daripada dulu sehingga sekarang. Janganlah apabila ni fitnah ni dia dah jadi satu viral, fitnah dia menjadi satu kebangangan, puak-puak ni dah tak ada modal untuk nak berpolitik. Jadi macam ni sangat memalukan, menjatuhkan sendiri. Memang orang Islam yang daripada Perikatan Nasional memang suka mengamalkan fitnah, suka buat fitnah, suka adu domba, suka mewujudkan perpecahan, suka. Yang penting kalau mereka dapat kuasa, semua diam, semua okey, semua tak ada masalah. Tapi apabila mereka tak dapat kuasa, inilah yang akan berlaku. Fitnah. Hari-hari ada aja pertikaian nasional ni akan buat. Cuba hampa tengok antara daripada pihak PHBN dengan pihak pimpinan parti PAS. Adakah ada isu peribadi kami mempertikaikan? Adakah ada isu-isu yang kelakuan hampa kami pertikaikan? Walaupun pimpinan PAS pergi jumpa paderi, pergi jumpa sami-sami apa-apa dekat tokong-tokong, adakah kami daripada pihak Pakatan Harapan mempertikaikan tindakan hampa? Adakah? Tak ada. Kami itu adalah memang satu dibuat daripada dulu sehingga kini. Kita sebagai seorang pemimpin ataupun wakil rakyat dekat kawasan kita, ada gereja punya tempat, ada tokong, ada kuil ke apa. Kita nakkan undi mereka, kita pun terpaksa lah buat baik dengan mereka. Kita bagilah duit sikit, bagi hadiah sikit, bagi tu sikit. Tapi apabila ambil macam mereka ambil gambar, bubur dekat dalam media sosial, pihak kami tak politik kan. Tapi apabila perbuatan itu dibuat oleh pihak kerajaan hari ni, hampa politik kan. Hampa politik kan gambar-gambar hak yang pergi jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Sami ke apa ke, jumpa dengan India kan. Hampa politik kan benda tu. Sedangkan yang pihak hampa buat, hampa tak politik kan, apa hal? Jadi itulah, jangan jadi walaun malaun. Jom. Terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan maaf hampa. Assalamualaikum.